Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, selamat datang kepada rakan-rakan Al-Quran sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini mengundang barakah, mengundang keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana pada siri kali ini kita akan cuba untuk baca bimbingan dari sudut bacaan, dan saya akan cuba untuk terjemah secara mudah. Untuk terjemah secara mudah ayat-ayat suci Al-Quran itu. Mudah-mudahan ia dapat membantu rakan-rakan sekalian dalam memahami seluk-beluk bacaan dan juga memahami isi kandungan yang terdapat di dalam ayat-ayat yang kita baca. Baik, jadualnya setelah kita bermesyuarat, jadual yang akan saya ambil ialah pada hari Selasa dan juga Khamis. Saya ambil Selasa dan juga Khamis. Ustaz Zamzami akan ambil hari Ahad dan juga Jumaat. Saya pada Selasa dan Khamis, Ustaz Zamzami akan ambil pada hari Ahad dan Jumaat. Baiklah, untuk tidak melengahkan masa, mari sama-sama kita lihat ayat hari ininya daripada ayat 6 insya-Allah sampai kepada ayat yang ke-11. Kita ambil setengah muka surat je. Kalau kita ambil satu muka surat, kita memadai dengan baca sahaja, dah habis dah masa kita setengah jam. Baik, mari sama-sama kita tengok sudut bacaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sekali lagi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Baik, slow sangat suara, tak berapa dengar. Kenapa Baik, saya ulang balik. Kalau masih perlahan, sila buat komen. Sekali lagi saya baca. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Baik, kita mulakan dengan innal ladzina kafaru. Inna, kita dengung situ, jangan lupa untuk dengung, dan dengung adalah suara yang keluar daripada hidung. Dia keluar daripada rongga hidung, tu dinamakan sebagai dengung. Tak ada isu sebenarnya dalam wajibul gunnah ni, dalam dengung antara dengung nun mati, nun sabdu dan juga mim sabdu ni tak ada isu. Yang ada isunya, yang mungkin jadi tak berapa nak masuk ke hidungnya, ialah apabila kita dengung nun mati bertemu dengan ya dan nun mati bertemu dengan waw. Itu banyak orang dengung yang jauh keluar daripada hidung. Baik. Innal ladzina, zi kita ambil di hujung lidah, sentuh dengan tajamnya gigi tu. Sentuh situ. Jangan ada bahagian yang tersentuh pada belakang gigi. Jangan ada. Jangan lidah kita tu terlembik dan tersentuh juga belakang gigi. Lidah tu kita keraskan sedikit dan kita hanya sentuh pada hujung gigi, iaitu bahagian yang paling tajam itu. Innal ladzina kafaru. Kafa. Pastikan masa kita nak sebut kafa, lidah kita biarkan di bawah. Kalau lidah kita ada masuk tenaga, jadi bengkok, maka
dah masuk sifat yang namanya unsur kepada isti'la, unsur kepada itba' dah masuk pada lidah. Nak suruh dia jadi istifal infitah, mesti lidah tu tak ada tenaga. Lidah tu kita tak masukkan tenaga yang menjadikan dia mengeras. Biarkan dia berada dalam lingkungan gigi bawah sahaja. Innal ladzina kafaru, jangan kafaru. Kalau kafar maksud kita dah kuatkan lidah tu. Kafaru sawaun. Okey, pastikan ketika lontaran sawa tidak ada unsur hamzah yang kita masukkan. Jangan jenis sawa dah ada sedikit hamzah kita masukkan ke dalam. Tak nak macam tu. Jadi kita lepaskan sawa. Okey. Sawaun. Buka mulut, satu gigitan. Jari ni beginner kita buat gitu. Supaya dia ada ukuran. Nah, bila dia dah pandai, dia boleh adjust sendirilah sikit-sikit tu. Sawaun alaihim alaihim mana? Pada halkum. Dalam biji halkum ini ada tali suara. Pada tali suara itulah terhasilnya huruf hamzah. Okay, jadi bila kita sebut kalau nak ambil cara nak mudah faham, tempat yang kita guna nak sendawa tu, ambil situ. Dekat-dekat tu. Sawaun alaihim jangan jangan naik ke atas. Kalau dia jadi naik ke atas. Kita nak masukkan ke hidung. Jangan tak nak. Mesti ke hidung. Namanya dengung, mesti naik ke hidung. Anzartahum. Okey. Ini ada ra mati. Bila ra mati, kita sebut zarta. Angkat lidah kepada gusi. Gusi yang ada yang kesat tu. Angkat lidah tak situ. Jangan sekali-kali tambah tenaga pada zat. Pada huruf sebelum. Jangan tambah. Kalau kita tambah, dia akan jadi, ra tu akan automatik akan jadi keras. Contoh, bila kita anzar, jadi keras ra tu. Zarta, sebut biasa, tetapi lidah tu kita angkat terus, letak pada makhrajnya. Anzartahum. Jaga, jangan keras sangat, jangan pula zarta, tak nak juga. Zar. Am lam tunzirhum. Zir. Kesudahan lidah mesti berada pada makhrajnya. Jangan lari ke tempat lain. Jangan naik sampai ke langit. Kita dah ittifaq, kita dah setuju bahawa ra makhrajnya adalah hujung lidah. Hujung lidah di bahagian sini, bukan hujung sekali. Hujung bahagian sini, tempat yang ada hitam sikit tu, saya tanda hitam sikit tu. Ini tanda ni dah lama dah, dia dah pudar dah. Situ bertemu dengan bahagian sini pada gusi, bahagian sini. Ni dia temu sini. Jangan pada dekat sangat dengan gigi, pada ni tempat yang ada kesat ataupun tempat yang banyak timbul, ada lurah-lurah dia tu. Gusi tu kita panggil sebagai gusi kesat. Letak je di situ kedudukan mulut yang akan menentukan dia tebal atau nipis. Cara kedudukan lidah di belakang lidah, bahagian pangkal lidah tu macam mana kontrol dia, tengah lidah kontrol macam mana, itu akan menentukan tebal dan nipisnya. Am lam tunzirhum. Zir. Okey. Zirhum la yu'minun. La buka mulut. La yu'minun.
Jangan buat la yu'minun. Jangan kemam. Jangan la yu'minun. Dari mana datang power boleh? Power yang kita boleh minun tu. Tu kita perlu tahu bahawa bila mana kita baca untuk menambah sesuatu pada huruf itu mesti ada indikator dia. Mesti ada penyebab dia. Jadi di sini tak ada apa-apa sebab. You sebelumnya adalah huruf mati. Maka you mi itu sebutannya. Mi. Jadi you minun dah cukup. Tapi kalau you minun, itu makna dah ada kesilapan pada menyebut huruf mim itu. Baik, terus. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Baik, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Baik. Wa lahum azabun azim. Baik. Khatama. Kha. Buka mulut dulu. Kha. Okey. Boleh slow-slow buat. Sambil-sambil dengar, buat. Kha. Jangan kha. Jangan ada muncung. Juga tak boleh kalau kita tak buka sebab makhrajnya di dalam. Kha. Kha. Tak jadi. Kha. Kha. Dia ada tebal. Huruf yang tebal mesti ada bantuan angin. Macam mana nak dapatkan angin yang banyak? Kena buka mulut lebih sikit. Supaya ada angin yang banyak dalam mulut kita. Kha. Bila huruf nipis, khata. Dia dah nipis. Kandungan angin dah kurang. Okey. Khatama. Khatama. Jangan khatama. Jangan khatama. Khatama. Ma. Khatamallahu ala. Ala. Bukan ala. Qulubihim. Qu. Jangan ku. Qulubihim. Jangan bihim, jangan bihi. Qulubihim, tak nak qulubihim. Qulubihim wa ala sam'ihim jangan wa ala sam'ihim, tak nak. Sam'ihim, tutup mulut. Tapi dalam keadaan jangan sampai habis bibir merah kita. Sam'ihim tak nak. Sam'ihim tak nak pun tak juga. Tutup secukupnya. Sam'ihim. Okey. Huruf ni dipanggil sebagai huruf tawassut. Jadi pegangan makhraj itu sederhana sehingga menghasilkan sedikit bunyi lenturan. Wa ala absarihim ghishawah. Wa ala absar. Jangan absar. Wa ala absarihim ghishawah. Ghisha. Jangan ghisha. Ghishawah. Wa lahum azabun azim. Wa lahum azabun azim. Baik. Terus. Wa minan nasi man, masukkan ke hidung. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Atau sambung terus. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sekali lagi. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ
Okey, baik, kita tengok satu-satu. Wa minan, wa, jangan wa. Wa, muncungkan dulu. Wa, 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 wa. Okey. Wa minan na, jangan minan na. Wa minan nasi man, masukkan ke hidung. Man yaqul. Man yaqul. Okey. Man yaqulu amanna billahi wa billah. Billah. Jangan billah. Okey. Lembutkan lidah. Turunkan dia ke dalam lantai mulut. Ke atas lantai mulut tu. Wabil yaumil. Wabil. Sederhana lenturannya. Wabil. Yang wabil yaum. Tak boleh juga macam tu. Wabil yaumil. Sama. Ukurannya sama. Bil. Mil. Sama. Wabil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum bimu'minin. Okey. Di antara mim mati bertemu dengan ba dan nun mati bertemu dengan ba, maka bacaannya sama, cara bacaannya sama. Okey, kita dah ambil benda ni daripada yang disebutkan oleh Ibnu Jazari, wala farqa baina amburika wa kuntum bihi. Dah bagi contohnya. Amburika dengan kuntum bihi la farq. Tidak ada apa-apa perbezaan. Maksudnya kita hanya mengitbaqkan asyafatain. Kita letakkan kedua bibir kita tanpa tekan. Kita letakkan saja. Dia cukup-cukup. Rapat dah cukup. Letak saja. Iaitu disebutkan dengan istilah yang lain. Itbaqus syafatain di sini maknanya ialah at-talamus. Apa dia talamus? Bersentuhan di antara bibir atas dan bibir bawah. Sekali lagi saya baca. Wa ma hum bimu'minin. Jadi kita tak baca dengan wa ma hum bimu'minin. Kita tak baca macam tu. Okey, kita baca dengan letak sampai rapat. Okey, dua. Bibir tu letak. Mungkinlah kalau dalam keadaan bibir kita kering, akan ada sedikit leaking ke, ada angin boleh tembus keluar sikit, itu tak dinafikan. Tapi letak sahaja. Baik. Kemudian kita tengok bacaan dulu untuk ayat seterusnya. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Sekali lagi. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Baik. Yukhadi'un. Yukha. Buka. Yukha. Jangan yukha. Yukha. Kha. Di sini tuntutannya adalah buka kerana dia adalah fathah. Yukhadi'una Allah. Yukhadi'una. Munculkan pada un. Yukhadi'una Allah. Nallah. Jangan Allah. Tak nak juga muncul kerana tak ada dhammah. Wallazina amanu. Wallazina wallazi zi. Wallazina amanu. Okey? Pada sini, pada biji halkum. Amanu. Wa ma juga kena buka walaupun dia mati. Wa ma yakhda'un. Okey. Wa ma yakhda'un. Jangan yakh. Kalau yakh itu kita dah guna dalam mulut. Tempat makhrajnya adalah pada halq. Pada dalam kawasan halqum. Okey.
وما يخدعون إلا أنفسهم. Anfu. Ready? Gigi dan bibir bawah. Anfusahum wa ma yash'urun. Yash. Jangan ketat sangat. Yash. Okey. Yash'urun. Okey, balik. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Baik. في قلوبهم. Jangan fi kulu. Fi qulubihim. Bihim ma. Yang bihim ma. Fi qulubihim maradu. Ma ni buka mulut je. Jangan guna benda lain. Ma. Macam kita sebut. Saya suka makan. Lembut kan? Makan. Maradun fazadahum. Fazada. Jangan da. Jangan kacang dal. Dal. Dadah. Bukan dadah. Fazadahumullahu marada. Marada. Walahum azabun. Lahum. Tutup mulut. Lahum. Walahum azabun alimun bima. Alimun bima kanu yakzibun. Pada yakzibun jangan buat angin. Jangan yakzibun tak. Jangan buat angin. Kita biarkan secara natural, dia akan terhasil sendiri. Yang terhasil tu sikit dia. Yakzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ. Tengok, saya baca qila, saya pudarkan sedikit la yang pertama, saya angkat la yang kedua untuk memisahkan kedua-dua perkataan ini. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. Jangan ar. فِي الْأَرْضِ قَالُوا. Buka mulut. قالوا إنما نحن مصلحون. Baik, sadaqallahul azim. Kita lihat satu persatu ayat ni dari sudut terjemahannya pula. Okey. Baik. Innal ladzina kafaru. Inna maksudnya inna sesungguhnya. Alladzina iaitu mereka yang. Okey, terjemah gitu. Kafaru. Kafaru, maka di selepas kafaru, kafara tu ada waw.
Kafaru. Kerana apa? Kerana allazi. Allazi ni rujuk untuk ramai. Maka kafaru pun kena rujuk untuk ramai juga. Jadi, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawaun, sama, alaihim, ke atas mereka. Sama je mereka tu. A'anzartahum. A'anzartahum. A'an tu, dari sudut terjemahan biasanya, kita boleh terjemah, adakah kamu memberi peringatan? Okay. Tapi dari sudut makna sini, kita tak boleh terjemah begitu. Sama ada kamu memberi peringatan. Anzara. Inzar, maknanya peringatan. A'anzartahum. Sama ada kamu memberi peringatan. Am lam tunzirhum. Am, atau. Lam, tidak. Tunzirhum. Kamu memberi peringatan kepada mereka. Orang kafir ni sama je. Kamu bagi peringatan ke atau kamu tak bagi peringatan ke, sama sahaja. La yu'minun. Mereka tidak beriman. La tidak yu'minun. Mereka beriman. Jadi terjemah balik, mereka tidak beriman. Kenapa mereka jadi begitu? Kerana khatamallahu ala qulubihim. Khatam, tutup. Siapa? Bila khatama, kita jumpa ini kata kerja. Bila kata kerja, ada fa'il dia. Ada pembuatnya. Di sini jelas nampak. Khatamallahu. Kerana tu kita tahu. Lafzul jalalah tu kena baca dengan dhamma. Kerana dia berada pada kedudukan, kalau orang mengaji nahu, dia panggil fa'il bagi khatama. Khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup hati mereka. Wa ala sam'ihim. Dan atas sam'ihim. Sam'un, pendengaran. Sam'ihim, pendengaran mereka. Allah tutup mana lagi? Wa ala absarihim. Okey. Wa ala absarihim, dan atas absarihim. Atau kita jumpa pada absar, pandangan-pandangan mereka. Ghisyawatun, ada tutupan. Okey. Ada tutup, ada benda yang menutup. Ghisyawah. Walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang hebat, yang besar. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Wa minan nas, dan minan nas, di antara manusia, man yaqul, sesiapa, yaqul, ia berkata. Maknanya di antara manusia ada yang berkata. Apa yang dia kata? Amanna billah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Wabil yaumil akhir. Wabil yaumil akhir, dan dengan hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin. Allah nafikan. Wa ma hum, dan bukanlah, tidaklah mereka. Tidak, wa ma tu bukan benda. Wa ma ni nafi, kata nafi. Dan tidaklah hum, mereka itu, bimu'minin. Dianggap sebagai orang yang beriman. Ini cerita orang munafik. Mereka berkata, kami beriman, kami begitu begini. Tapi sebenarnya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lihat. Seterusnya, yukhadi'un Allah. Jadi mereka itu dalam keadaan mereka mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan mereka tak beriman. Itu macam mana? Yukhadi'un Allah. Yukhadi'un maknanya mereka menipu. Yukhadi'una. Mereka semua menipu. Mereka semua menipu. Siapa yang mereka tipu? Allah. Tengok. Yukhadi'un Allah. Bagi hatta. Sebab apa? Dari sudut nahu dia panggil maf'ulun bih. Maf'ulun bih, iaitu yukhadi'un itu kata kerja. Dalam kata kerja itu ada kata ganti nama yang menunjukkan bahawa itulah pembuat. Yukhadi'un, kita boleh faham orang munafik itu menipu. Siapa yang mereka tipu? Mereka tipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu, dan mereka yang beriman. Orang munafik dia tipu, seolah-olah dia tipu Allah dan dia tipu orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Hakikatnya apa? Tidaklah. Wa ma yakhda'un, dan tidaklah mereka menipu illa, melainkan anfusahum, diri mereka. Wa ma yash'urun, dan mereka tak rasa. Yash'urun, mereka semua tak rasa bahawa mereka sedang
menipu diri mereka sendiri sebenarnya. Kenapa? Okey. Yang mana pada perbuatan mereka itu pasti diketahui oleh Allah SWT. Juga diketahui oleh baginda Nabi SAW. Juga diberitahu oleh baginda Nabi kepada sahabat yang bernama Muaz bin Jabal. Jadi, di kalangan umat Islam ni ada yang tahu. Tapi, mereka seolah-olah menganggap tak ada orang tahu sikap-sikap mereka tersebut. Jadi, apa yang berlaku itu seumpama mereka menipu diri mereka sendiri. Kenapa berlaku begitu? Fi qulubihim maradun. Fi, pada qulubihim, hati mereka. Qulub, kita terjemah hatilah. Walaupun perkataan qalbun itu tak sesuai dari sudut makna bahasa dengan hati. Qulub ini lebih kepada, kita kata jantung, jiwa lah senangnya. Apa oleh kerana kita dah masyhur penggunaan qulub itu kita terjemah dengan hati. Bukan hati yang macam hati lembu tu tak. Tu dalam bahasa Arab dia panggil kabidun. Dia tak panggil qalbun. Yang dimaksud dengan qalbun itu jantung. Tapi terjemahan, bila mana dalam terjemahan agamanya, diterjemahkan qulub itu dengan hati. Pada fi qulubihim, pada hati mereka itu, pada qalbun mereka itu, maradun, sakit. Marad, sakit. Fazadahumullahu marada. Fazada, maka telah tambah. Siapa yang tambah? Allah tambah. Pada mereka itu maradan, sakit lagi. Mereka hati dah ada sakit dah, tapi Allah SWT tambah lagi sakit pada hati mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab alimun, pedih. Bima kanu yakzibun, dengan apa kanu adalah mereka itu dulu. Yakzibun, berdusta. Okay. Kenapa cerita dulu? Sebab ni bima lahum azabun alimun bima kanu yakzibun, ni cerita akhirat. Jadi cerita akhirat, mereka bohong bila? Mereka bohong dulu di dunia. Sebab tu dia guna bima kanu, perkataan kana memberi makna yang telah berlalu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Wa idza qila lahum, dan apabila qila, dikatakan. Kalau qala berkata, qila dikata. Lahum, bagi mereka, pada mereka, la tufsidu fil ard. La, jangan, tufsidu, kamu lakukan kerosakan. Fil ard, di muka bumi ini. Qalu, mereka menjawab, innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami ini, nahnu, kami ini, dia innama nahnu tu sesungguhnya seolah-olah macam satu penguat, nak cerita orang lain. Kamilah ni muslihun, orang yang muslih, orang yang membuat kebaikan. Orang yang membuat kebaikan, atau lebih tepat lagi muslihun ni orang yang mengislah, orang yang mengubah sesuatu daripada tak baik jadi baik. Jadi mereka mengaku bahawa mereka itu orang ejen yang membawa kepada perubahan yang baik, sedangkan mereka lah yang merupakan perosak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini terjemahan, saya kira sebagai terjemahan ringkas, panduan terjemahan untuk kita sama-sama rasa apa yang kita baca dengan terjemahan yang insya-Allah betul, kerana saya rujuk terjemahan itu melalui tafsir, kerana tak untuk mentafsirkan keseluruhannya, ini bukan ruang yang sesuai. Jadi kita ambillah mana yang dapat samping bacaan, kita ambil juga terjemahan bagi ayat-ayat yang kita baca. Baik. Tadinya, di peringkat awal tadi disebutkan bahawa orang-orang yang munafik itu Allah SWT tutup hati mereka. Para mufassirin ada menyatakan bahawa mereka, Allah tutup hati mereka kerana sikap mereka. Sifat mereka itu tidak ingin menerima kebaikan. Mereka menutup hati mereka. Mereka tak nak terima, walaupun mereka mendengar kebenaran demi kebenaran, tetapi mereka tidak ingin menerima apa yang mereka sendiri fikirkan ia adalah benar. Jadi kerana itu, oleh kerana sifat yang sedemikian, maka Allah SWT tutup hati mereka. Mereka tidak lagi akan dapat menerima
apa yang yang didatangkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini memang merupakan perangai orang munafik. Jadi kita bila rujuk kepada diri kita, maka kita hendaklah sentiasa menjadi orang yang ingin menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita nak perubahan-perubahan yang lebih baik. Kerana itu kita hendaklah kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini diberikan kebaikan. Maksudnya di samping kita berdoa, thabbit qulubana ala dinik, ya Allah tetapkan hati kami di atas agamamu. Mungkin kita juga boleh berdoa dengan qallib qulubana ila ta'atik, ya Allah balikkan hati kami ni kepada taat perintahmu. Kita mungkin kata tetap. Takut tetap tu kita duduk dalam keadaan tetap tapi tak ada kualiti. Jadi kita nak Allah SWT buka hati kita, balikkan hati kita dalam keadaan mungkin kita malas untuk beramal, jadi rajin untuk beramal. Maka persediaan dalaman kita itu sangat penting untuk kita menerima hidayah Allah SWT, untuk kita menerima petunjuk-petunjuk yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi itulah sedikit perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan ianya bermanfaat dan insya-Allah kita akan jumpa lagi. Kita akan jumpa lagi pada hari Khamis. Kita jumpa pada hari Khamis. Selasa, Rabu kita off sehari dan insya-Allah kita jumpa pada hari Khamis. Jadi saya sudahi dulu dengan aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa amalana minar riya' wa alsinatana minal kadhib وأعيننا من الخيانة وأن يوفقنا لمراضيه وأن يجعل مستقبل حالنا خيرا من ماضيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. Tak ramai ni 40-50 ya.